Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fadli daripada Kolej Profesional Baituman di bawah jurusan ataupun di bawah program Diploma Syariah Islamiah. Jadi pada hari ini kita akan membahaskan ataupun saya sendiri akan berkongsi memberikan perkongsian mengenai dua perkataan yang berbeza tetapi membawa definisi yang hampir sama, iaitu perkataan teguran versus kritikan. Baiklah, perkataan lain bagi istilah teguran adalah kritikan. Lazimnya kita yakin bahawa dengan memberikan teguran dan kritikan, kita dapat membantu orang yang ditegur itu supaya memperbaiki dirinya. Berdasarkan keyakinan seperti itu, banyak penceramah, ketua, guru, ibu bapa menggunakan teguran. Maka minda kita ni selalu mencari-cari perkara-perkara yang dapat dikritik ataupun dapat dinilai dengan niat dan harapan perkara itu akan diperbaiki. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan teguran dan kritikan bagi tujuan mendorong perubahan tingkah laku daripada buruk kepada perkara yang baik. Nabi tidak menggunakannya. Dan juga cara kita menegur itu perlulah bertempat ataupun perlulah kena pada kedudukan yang betul, pada tempat yang betul. Ia boleh jatuh kepada kritikan. Semua perkara itu ataupun dua item itu semuanya menyentuh mengenai penilaian. Kita menilai, kita nak menegur. Bila kita nak menegur, maknanya kita nampak satu penilaian. Okey, dia ni ada kurang, jadi kita akan tegur kawan, ini tak elok lah, so kita ubah. Okey, jadi teguran tu kita nak cari kesalahan tu dan juga kita betulkan dengan harapan dia dapat memperbaiki kesalahan itu. Jadi kritikan ni kita hanya menembak. Maksud menembak tu adalah kita hanya memberitahu mengenai perbuatan itu saja, tetapi tidak kepada memperbaikinya. Okey, kita nak mencari benda yang belum betul, benda yang tak tahu sempurna ke tak, benda yang salah, yang lemah, yang tertinggal, yang cacat, yang terlupa, yang berbeza. Kita melibatkan satu penilaian. Jadi dalam catatan ini juga berlaku peristiwa bagaimana Saidina Umar bin Khattab mengucapkan kata-kata teguran. Tentu sekali di sebalik teguran beliau itu adalah niat yang baik, namun niat baik beliau tidak menghasilkan perubahan yang baik. Malah sebaliknya, meskipun kata-kata Umar itu betul dan niat juga niat yang betul, tetapi akibatnya pemuda yang ditegur itu bukanlah mengucapkan terima kasih kepada Umar, sebaliknya dia angkat kaki dan pergi meninggalkannya. Okey, kita mula dengan cerita pada zaman dahulu. Baiklah, pada suatu hari ada seorang pemuda datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, saya telah berjumpa dengan seorang perempuan dari pinggir kota. Saya sudah buat semuanya kecuali bersetubuh dengannya. Sekarang saya datang ke hadapan Tuan, maka hukumlah saya sebagaimana yang Tuan mahukan. Saidina Umar memarahi pemuda itu. Katanya, Allah menutupi kesalahan kamu jikalau kamu menutupi diri kamu sendiri. Mendengar kata-kata Saidina Ali itu, Nabi Muhammad tidak bercakap apa-apa. Kemudian pemuda itu pergi. Nabi Muhammad SAW segera menyuruh orang memanggil pemuda itu supaya datang semula. Kemudian baginda membacakan kepadanya satu ayat daripada surah Hud, ayat 114. Maksudnya, dan jadikanlah sembahyang itu pada pagi dan petang dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian datang seorang lelaki yang ada di situ bertanya, wahai Rasulullah, apakah ayat itu ditunjukkan khusus hanya kepada seseorang saja ataupun ayat itu ditunjukkan kepada semua orang? Nabi menjawab, untuk semua orang.
Sebenarnya saya agak setuju dalam kisah penuh psikologi Rasulullah SAW, kerana sebagai contoh tauladan umat yang dijanjikan kejayaan itu sahaja cara yang dapat memenangi hati seseorang insan. Adapun cara menampilkan kebenaran diri dan mendedahkan kelemahan orang, terutama di khalayak ramai, itu satu kisah malang yang mengundang kepada kecelakaan. Beberapa kali saya sendiri pernah ditegur, sama ada secara senyap dan di hadapan orang ramai. Kadang-kadang terasa juga dan terkecil hati. Namun saya insaf bahawa semua orang, ataupun saya bersangka baik bahawa semua orang itu berhati ikhlas. Yang paling cantik ialah dengan menganggap setiap teguran itu satu tarbiyah, iaitu satu pengalaman pendidikan yang mematangkan pergaulan. Jadi begitulah senario tekanan akidah yang melanda umat hari ini. Keyakinan kita kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penolong sewajarnya menyebabkan kita lebih gentar dan menyuarakan rasa hati sesukanya, kerana dalam surah Al-Hud Allah berfirman, yang bermaksud, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Na'udzubillahi min zalik. Bayangkan, Allah sendiri tidak berikrar, tidak menolong kita. Jadi persoalannya, kepada siapakah kita hendak mengadu? Wallahu a'lam. Jadi sentiasalah teguhkan iman dan takwa kita agar kita tidak jauh daripada agama Islam, iaitu agama Allah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan apa yang kurang dan kelemahan itu daripada diri dan kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sanggup melihat video ini secara full. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.